Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada petang ini kita akan bincang satu tajuk yang berbunyi negara kita tanggungjawab kita. Walaupun tajuk ini simple, tetapi saya rasa dia mempunyai satu konsep yang mendalam tentang kewajipan seseorang rakyat untuk negaranya, dan kita ada dua orang tetamu yang cukup istimewa pada hari ini, iaitu kedua-duanya berpengalaman tinggi, berpengalaman jauh tentang bidang masing-masing. Pertama sekali, Tan Sri Muhammad Taib. Siapa dia tak kenal ni, bekas Menteri Besar Selangor yang pada waktu beliau menjadi Menteri Besar, saya pun tak ingat berapa term, tapi lama dah. Selangor mendapat kedudukan yang baik, kemewahan dan sebagainya, sebuah negeri maju yang termaju di Malaysia pada waktu itu. Yang kedua, Tan Sri Sheikh Ghazali, ini seorang ulama besar kita, seorang bekas ketua pengarah mahkamah pentadbiran undang-undang syariah di Malaysia, dan sesudah pencen beliau jadi lagi penasihat kepada Jabatan Pokok Negara dan sebagainya. Beliau juga mempunyai pengalaman yang banyak. Macam biasa, saya dan Dr. Kamil akan menguruskan perbincangan ini, dan biasanya saya tak banyak soalan, saya jadi pengurusi aja, Dr. Kamil lah yang ke soal yang baik-baik lah Dr. Kamil . Biasa. Itu saya bergurau Dr. Kamil . Asalnya kami berdua yang menguruskan benda-benda macam ni. Dan penerbit kita ialah Dr. Basri yang setia dengan pengurusan kita ni. Jadi saya nak kemukakan itu bukan soalan, suatu asas perbincangan. Pertama, saya nak minta Datuk atau Tan Sri Sheikh ke Tan Sri Mak dulu nak cakap ni. Tan Sri Sheikh dulu. Tan Sri Sheikh lah dulu. Tan Sri Sheikh dulu. Ya. Okey, Tan Sri Sheikh, cuba bagi tahu pengalaman daripada bawah sampai ke atas. Saya kenal Tan Sri Sheikh ni sejak daripada beliau mula berdampingan dengan Prof Ahmad Ibrahim. Jadi kami jumpa dan saya muda sikit pada beliau, tapi saya nampak bagaimana dia mendaki dari satu peringkat ke satu peringkat. Silakan Tan Sri. Kalau dah panjang sangat, saya minta potonglah. Kalau tidak, ceritalah macam mana. Kita ada 1.5 jam ke 2 jam. Silakan Tan Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang bahagia Datuk Prof Emeritus Dr. Mahmud Zuhdi, yang bahagia Tan Sri Muhammad Taib, dan bahagia Prof Dr. Kamil Abdul Majid. Jadi saya ingat kalau nak cerita tentang pengalaman ni nak banyak cerita. Jadi nak mula daripada mana? Yang manis dan yang masam. Dia begini tu. Ya. Kalau nak kira zaman selepas belum merdeka lagi mengaji Maktab Mahmud, nak rasa itu terlalu panjang lah kalau nak cerita. Ya. Kira mula dengan inilah, dengan Jabatan Kehakiman Syar'i inilah. Kalau yang tu kalau nak cerita yang tu selepas balik daripada Mesir lah. Ya. Tapi kalau nak baca mana boleh pergi ke Mesir, apa perjuangan pun hebat juga. Ya. Silakan. Masa tu. Waktu tu saya ingat di Universiti Melaya ada di Singapura je lah. Universiti Melaya kita ni ubuh tak mana 61. Dan 62 April 62 anda pergi ke Mesir lah. Jadi
Pergi itu bukan dengan kemudahan macam sekarang naik kapal terbang 8-9 jam sampai ke Kairah. Kalau dulu terpaksa naik kapal laut. Naik kapal laut pergi 2 minggu dalam kapal. Kemudian sampai Jeddah. 2-3 hari duduk di Jeddah. Kemudian baru boleh pergi ke Makkah. Kemudian di Makkah bukan macam Makkah sekarang, waktu tu yang ada mar-mar di sekeliling Kaabah saja. Yang lain tu semua pasir. Dan mula waktu tu dalam zaman Malik Saud lagi. Dan Makkah dah mula nak dibangunkan. Ni pembinaan ni Mas'ah. Safa Marwah mula dari situ. Yang lain-lain tu semuanya pintu masjid dengan bazar ngapan dulu, buka pintu masjid masuk bazar. Keadaan tu. Kemudian bila di Makkah ni kita boleh ni Ana sempatlah juga ikut Tuan Guru Abdul Qadir Mandidi dia. Dia itu sudut Syafi'i. Kemudian yang mengajar hadis pun ada juga. Jadi kita pilih yang mana nak ikut. Dia macam sekarang ni tak ada macam tu. Semuanya semua hamal. Tak apalah, itu sekat tu lah. Selepas duduk di Makkah, lepas selesai buat haji, bulan April, bulan September baru pergi ke Mesir. Jual tiket. Jual tiket kapal yang kapal laut tadi, beli tiket kapal terbang. Di sinilah mula-mula rasa naik kapal terbang. Sampai bila sampai Kairah, cari orang lama, kawan-kawan lama, termasuklah Ustaz Taha, Allahyarham Ustaz Taha Umar, ni Allahyarham Mustafa Osman, Allahyarham Ustaz Sa'id Abu Bakar. Duduk di bilik depan ni 2-3 hari. Kemudian selepas tu baru dapat rumah sewa, dapat masuk Azhar melalui ruak Indonesia yang kendali ni. Daftar boleh dapat duduk di Madinatul Mu'uz, asrama. Itu semua, dan dapat bantuan Azhar 12 pound. Jadi itulah dia punya ni lah. Dia duduk, dia potong 5 pound, dia bagi duit poket kat kita 7 pound. Bolehlah buat tambang, pergi kuliah dan apa semua. Banyak lah tu. Kemudian orang tua ada hantar kira sebulan 100 saja, setahun 1000. Banyak. Jadi selepas itu barulah Anda ingat dah tahun akhir dah, barulah dapat bantuan zakat sikit. Lepas dapat bantuan zakat sebulan RM60. Habis Azhar, terus pergi buat diploma di Anisham. Itu dah ringkas. Anisham waktu tu ramailah sahabat-sahabat yang tu, Harun Din, Datuk Abdul Ganu, Allahyarham Hashim Yahya, Ustaz Yaakob masih ada, Umat Ahmad Dapu ni daripada Pahang. Semua tu mengaji dalam satu masa di Ansham Ansham. Di Azhar tak ada. Habis Azhar, habis universiti lain semua pergi Ansham. Tarbiyah. Jadi selepas dah dapat diploma tarbiyah baru nak balik. Itu dah ringkas dah tu. Dah ringkas dah. Bila balik, apa yang pertama, pengalaman pertama? Balik sampai bulan Mei, lepas pilihan raya 13, jadilah peristiwa 13 Mei. Zaman tu. Jadi peristiwa 13 Mei. Jadi waktu tu macam mana ni nak ni peristiwa 13 Mei apa semua, dah kenal zaman
buku orang apa semua darurat ni, itulah. Tapi alhamdulillah selesai. Habis bulan Mei masuk bulan Jun, apa nama dah kerjaan boleh kawal balik. Ya. Kemudian sekolah buka dan anak pun bukan debut tu. Allahyarham Datuk Syekh Majid ditepuk belakang aja. Minta pergi ambil surat tawaran kerja guru di Maktab Mahmud. Jadi anak bermula karier anak sebelum pergi ke Mesir pun anak mengajar. Kemudian bila anak balik ke Mesir pun karier anak 69 mengajar. Jadi ramai juga murid-murid yang ni lah yang berjaya apa nama boleh masuk UKM apa semua ni. Ya. Kemudian anda ingat masa tu tahun 69 ni apa nama ni anda mengajar tahun 70, tahun 71 anda pindah ke apa nama ni ke Jabatan Agama Islam. Ditawar sebagai itu baru ni mula karier anak sebagai guru lah. Tapi waktu itu balik lepas zaman revolusi 62 balik tu masa duk saya pun semangat revolusi itu cukup kuat lah. Yang guru-guru balik guru pun itu juga semangat revolusi. Rancangan awal nak pergi ke Indonesia tapi guru kata jangan pergi Indonesia, pergi ke Mesir. Jadi bila tu dah balik mengajar di Ma'had Mahmud. Kemudian dalam masa ni kita hidupkan kembali. Ini pengalaman sikit lah tu. Hidupkan Persatuan Ulama Kedah. Masa tu yang bersama-sama hidup ni siapa yang ni? Allahyarham Ustaz Fadil Nur, Ustaz apa namanya Ahmad, Syekh Azmi. Kemudian ni Syekh Razak masih ada, Syekh Hasbullah. Kita orang muda-muda ni pakat pergi jumpa Tok Guru. Jumpa Tok Haji Rahman Merabuk, Tok Guru Ahmad Tajuddin, Tok Guru Haji Ahmad Kaplu. Semua Tok Guru ni mengadap lebar. Cadang kami nak kata nak hidup balik Persatuan Ulama. Kemudian dia setuju. Lepas semua setuju. Jadi dah bila setuju, masa tu Allahyarham dah ni semua ni Ustaz Sa'id. Ustaz Kedah dia jadi contoh. Selepas ni dilantik pula apa nama ni Tok Guru Tajuddin. Meleleh. Dia yang betul. Aku bawa naik Tok Guru Haji Ahmad apa nama ni di Tok Guru Koplu. Jadi ini kita dah bergerak. Kemudian Persatuan Ulama alhamdulillah. Anda ingat pada masa tu bila Datuk Syekh Aziz ayah kepada Datuk Wan Muhammad. Ni dia naik jadi yang dia pertua. Ini banyak perancangan buat. Persatuan Ulama Kedah masa tu mufti Kuwait bagi duit untuk kita kembangkan dakwah. Kita boleh beli mesin. Kalau ni lah kita dapat tubuhkan satu percetakan Al-Manar nama Datuk. Tapi saya dah tutup lah semua ni. Percetakan Al-Manar. Mula modal dia tak banyak, 100,000 aja. Tapi selepas kita kembangkan dan kita boleh beli mesin besar tu, Roland. Boleh. Tapi itulah selepas anak pun berpindah ke sini, Ustaz Azhari apa nama Kedah pun dah tak ni apa, jadi Persatuan Ulama pun lemah balik. Kemudian semua ya apa nama dengan mesin-mesin pun terpaksa tutup dan jual ya. Itu dari segi Persatuan Ulama lah. Kemudian kalau yang lain lagi, anda ingat semasa hari Kedah ni seronok. Kalau ikut dalam ekonomi kita semangat duduk ada Mesir punya ni. Tengok ta'awun baru begitu ni. Balik tu tubuh pula jual roti ikhwan, syarikat roti ikhwan. Ustaz mungkin Ustaz Zakaria apa nama? Zakaria Samila tahu.
sebab dia duduk di Batu Enam. Jadi kita buat kelang roti. Waktu tu kelang roti model dia tak banyak, 55,000 aja. Share 5 orang. Kemudian doktor homeopati ni jadi pengerusi. Tapi kita berjalan, alhamdulillah, mula satu kampit tepung saja. Boleh naik 2 kampit tepung, boleh beli van. Kemudian maju dia. Tapi satu sayanglah. Sebab hasil dia tak masuk dalam tak masuk dalam yang ni, masuk duit pergi ke lain. Situ. Situ lah duit tu pergi ke lain, dah tak mau cerita lah. Sebab apa? Tapi bila dah nampak tu, Ana pergi kat satu share ni, Allahyarham Ustaz Muhyiddin, kata, Muhammad, kita tak boleh panjang ni. Kalau kita panjang nanti installment van roti kita kita tak boleh bayar, kita akan tanggung hutang. Dia buat keputusan tutup. Boleh bagi baliklah duit modal tadi. Itu. Anda ingat itu sikit saja dalam pergerakan kita ni. Itu semasa Ana tahun 69 waktu mengajak Nimam Kitab Mahmud bergerak dalam syarikat macam ni lah. Termasuklah percetakan, kelang buat roti, kemudian Persatuan Ulama. Anda ingat Persatuan Ulama Kedah ni dia lebih awal lagi daripada Persatuan Ulama Malaysia. Persatuan Ulama Malaysia yang mula gerakkan dia ialah Allahyarham Ustaz Muhyiddin. Jadi walau macam mana pun ni Persatuan Ulama Malaysia ni dia lebih ni lah sebab semua tokoh-tokoh di gitu. Okey Tan Sri, kita sekat tu dulu, kemudian cerita pendakian seterusnya kita mula lepas ni pasal kesian Tan Sri Mat duk tunggu lama ni. Tan Sri Mat, tak apa. Ikut nak start di mana-mana pun. Okey. Sila Tan Sri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Profesor Mahmud Sudi, Profesor Kamil, Tan Sri Sheikh Dr. Basri. Yang pertama sekali saya ingin mengucapkan syabas kepada Profesor Dr. Zuhdi bersama-sama dengan Profesor Kamil yang kita nampak begitu dedikasi. Dah berapa lama tiap-tiap hari Selasa dan Jumaat petang 2 jam terus mengadakan perbincangan pasal pada ketika ini terlampau banyak perkara boleh disentuh. Boleh maknanya kita mengadakan perbincangan, menghaluskan lagi, memperbaiki dan sebagainya. Tradisi yang telah biasa kita, guru-guru, pakar-pakar, tokoh-tokoh termasuk macam Tan Sri Sheikh yang merupakan senior dalam bidang perundangan Islam ini. Kita rasa ini satu sumbangan yang begitu baik untuk negara kita. Dari masa ke semasa kita tentu sekali ada usaha untuk menambahbaikkan. Kita dah baik dah. Negara kita dah baik. Kita dah mencapai satu tahap. Dulu pernah disebut bahawa kita sebagai macam Malaysia sebagai dragon, ekonomi dragon ataupun ekonomi tiger di Asia, antara yang tumbuh dengan baik. Walau bagaimanapun di sana sini, bak kata Tan Sri Sheikh tadi, ada kena penambahbaikan itu dari masa ke semasa. Saya fikir ini antara tujuan Profesor Dr. Zuhdi menganjurkan majlis ini supaya ramai dapat kita sama-sama menyumbangkan idea. Di mana kita yang jangan ketinggalan sangat ke belakang.
Jangan ada yang dulu sangat ke depan, biar kita sama-sama bergerak, sama-sama menuju ke matlamat. Sebab apa saya pun tengoklah dalam sejarah umat Islam, orang kita, ada negara yang satu ketika muncul seperti di Sepanyol 800 tahun. Orang Islam mentadbir, tetapi towards the end, penghujungnya tu nampak kegagalan mengawal ataupun pada masa itu nilai hidup sudah bertukar. Akhirnya 800 tahun boleh runtuh. Begitu juga di India, 1000 tahun pemerintahan Islam di sana. Boleh bina tamadun, boleh bina Taj Mahal, boleh bina bermacam-macam. Akhirnya bila perpecahan Inggeris dulu, Pakistan, Bangladesh, India, orang Islam cuma dapat lebih kurang daripada 1/3. Padahal 1000 tahun. Kalau dikatakan Islam itu boleh paksa, maknanya boleh dijadikan semua orang itu secara paksa. Begitu juga di Turki, begitu juga di Cambodia. Orang Cham hari ini menghadapi berbagai-bagai masalah. Pada satu ketika mereka berkuasa, berpengaruh. Tetapi akhirnya, begitu juga di Filipina, satu ketika pemerintahan di sana kuat, tetapi penghujungnya berlaku berbagai-bagai hostile, berbagai-bagai pertembungan, sehingga akhirnya kita tewas. Jadi kita nak tengok negara kita ini. Saya fikir apa yang Profesor Sohdi dengan Profesor Kamil buat ini sangat-sangat baiklah. Terlalu baik. Biar seramai-ramai orang memberikan pandangan. Apa juga pandangan, secara konsensus ni nanti masyarakat kita boleh ikut. Saya juga membaca buku Zabah ni, Perangai Bergantung pada Diri Sendiri. Ini sebenarnya buku yang Profesor Engku Aziz kata ini buku sangat baik. Ini satu khazanah yang begitu baik oleh pendeta. Dia menceritakan, bukunya nipis, satu hari boleh habis baca. Dia menceritakan bagaimana saya baca sikit, antaranya banyak tu. Sesuatu negeri dan bangsa menjadi naik atau turun, menjadi maju atau ketinggalan, ialah semua itu terikat sebabnya kepada sifat-sifat keadaan diri tiap-tiap seseorang, tiap-tiap seorang, tiap-tiap rumah. Bagaimana mak bapak mendidik anak, dan anak itu keluar daripada rumah dia dan dia persembahkan kepada masyarakat. Tiap-tiap rumah, sama ada di Kelantan ke, Terengganu ke, Pahang, sampai ke Sabah, Sarawak, Kedah. Bagaimana kita mendidik anak itu sebagai wakil daripada rumah kita, dan anak itulah yang akan jadi rakyat di Malaysia. Jadi saya fikir ini satu buku yang ini pendeta kita lah yang pada satu ketika pernah menyumbangkan fikiran. Mudah-mudahan dalam sesi ini pun kita boleh membincangkan penambahbaikan untuk masa ke depan. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Sebelum kita pergi ke round kedua, ada Dr. Kamil nak soal satu soalan seorang ke? Saya tanya Tan Sri Muhammad dululah. Ya, Prof. Tan Sri pernah juga tulis tentang buku Melayu Baru. Apa suasana ketika buku itu ditulis dan bagaimana pandangan ulas Tan Sri tentang Melayu sekarang ni setelah Tan Sri menulis tentang Melayu Baru? Buku itu ditulis pada tahun awal 91. Pada masa itu kerajaan Malaysia di bawah pimpinan Dr. Mahathir merangkakan bahawa negara kita akan mencapai tahap negara maju tahun 2020. Maknanya tahun 1990 diisytiharkan, tahun 2020 negara kita akan mencapai tahap negara maju. Ini tahun 2020.
Kita sama-sama timbanglah macam mana adakah sampai ke belum. Jadi saya merancangkan pula bagi negeri Selangor mengikut data-data daripada EPU, daripada Pusat Pemenangan Negeri, infrastruktur, tahap infrastruktur, tahap pelajaran, tahap perumahan, kawasan setinggan yang sudah diselesai, dan berbagai indikator-indikator kita hendak kita jangkakan negeri Selangor boleh mencapai tahap negeri maju 15 tahun lebih awal daripada negara Malaysia, iaitu pada tahun 2005. Jadi pada tahun 2005, pada ketika itu Datuk Seri Khair Toyo menjadi Menteri Besar, dianjurkan satu majlis mengisytiharkan negeri Selangor sudah mencapai tahap negeri maju. Sudah pun sampai. Jadi pada tahun 1990 saya menulis buku bersama-sama dengan kawan-kawan. Kita kata apakah nilai bagaimana nak wujudkan kalau dari segi fizikal negeri, dari segi ekonomi, dari segi pertumbuhan, dari segi infrastruktur, dari segi kemudahan pelajaran dan sebagainya, kesihatan semua cukup. Tetapi bagaimana pula dari segi manusianya? Apakah dia sudah sampai mencapai tahap negara maju? Macam hari ini kita tengok dekat traffic light, kita tengok anak muda bila tengok warna merah dia bantai lagi. Dia bantai aja, dia tak ada berhenti pun. Jadi ini belumlah boleh kita berkata bahawa kita sudah sampai ke tahap negeri maju. Mungkin jalannya maju. Mungkin bangunan sekolahnya maju. Hospitalnya maju. Infrastrukturnya maju. LRT-nya maju. Kapal terbang maju. Tetapi konten manusianya, saya fikir ini lebih penting. Ini lebih penting. Kalau konten manusianya belum sampai ke tahap pencapaian yang seperti negeri maju, kita kena ukur lah apa dia indikator sebuah negara maju dari segi kepimpinan, dari segi sosialnya, dari segi semualah, dari segi kesihatan dan sebagainya. Jadi kita sentiasa boleh memikir ada setengah negara yang pada satu ketika maju, tetapi oleh kerana macam saya tengok macam kata di Amerika sendiri. Jadi adakah kita nampak rakyatnya bertaraf negeri maju, bersakap pemikiran maju, atau dia sudah mula ghostan ke belakang? Jadi ini semua naik turun ni berlaku pada semua ketika. Mudah-mudahan sumbangan majlis kita hari ini kita boleh kupas, kita boleh tengok di mana kelemahan yang nak kita perbaiki, di mana kita sudah maju yang boleh kita tarik orang lain supaya sama-sama maju. Jadi buku ini membincangkan buku saya itu membincangkan nilai-nilai Melayu yang mesti ada. Nilai dari segi agamanya, dari segi bagaimana kita hidup bersama dalam masyarakat Islam, bukan Islam, bagaimana kita dari segi ekonomi, dari segi pelajaran. Saya ada menulis buku itu dan saya fikir saya tak mau nak menulis selalu, tapi buku itu sebagai asas. Bagaimana kalau itu kita boleh capai, kita insyaAllah boleh capai. Saya dengan Tan Sri ni, saya kenal dia sesudah dia jadi orang politik. Maknanya dia sudah jadi menteri besar. Tetapi saya perhatikan, bila dalam majlis yang saya bagi syarahan, beliau ni selalu buat tubik buku kecil dalam poket dia. Dia selalu buat nota. Sebab tu dia boleh menulis. Nampak itu saya perhatikan lah. Dr. Kamil. Boleh saya tanya Tan Sri Syekh? Tan Sri Syekh Ghazali. Satu perkara yang menarik saya tadi, kalau Tan Sri dapat gambarkan sikit perbezaan ulama dulu-dulu zaman 70-an, 80-an dan yang tersebut sekarang lah, apa perbezaan yang ketara sekali atau persamaannya? Saya lah Tan Sri. Jadi untuk
apa nama menyatakan tentang kelebihan ulama-ulama dulu. Saya nampak ulama-ulama dulu ni dia tak berpecah. Dia tak berpecah. Sebab apa saya kata, walaupun dia berlainan parti. Dia berlainan parti. Ya. Tapi kalau dalam soal-soal yang berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan agama, dia boleh duduk sekali dan berbincang sekali dan membuat keputusan yang sama. Contohnya saya nak bagi contohlah. Kalau di Kedah, kita boleh tahu lah Tok Guru Haji Abdul Rahman Mabuk, Tok Guru Pondok, orang alim besar. Tok Guru apa nama ni Ahmad Tajuddin, pengerusi majlis muzakarah kebangsaan, fatwa kebangsaan. Ya. Kemudian lagi Allahyarham Yahya Junaid, orang kuat pas. Allahyarham Tok Guru orang panggil apa nama? Kalau di Kedah masyhur dengan Lebaiman, Sunak Jana Osman. Orang panggil Lebaiman. Ya. Kemudian Tok Guru yang lain lagi termasuklah Tok Guru Umar Zuhdi apa nama di mana? Di Parit Panjang. Tok Guru semuanya Tok Guru ni dia dalam politik dia tak masing-masing bawa haluan. Tapi dalam kau agama, dalam kau yang sabit dengan fatwa, dia tak berpecah. Kemudian dia tak melekehkan. Itu pemahaman yang baik. Dia tak melekehkan sama dia. Walau macam mana dia kata, yang ni kita kena tanya Tok Guru, kita kena hormat pandangan dia. Saya kata, sebab dalam majlis fatwa Kedah, semua Tok Guru ni boleh duduk sekali dan bincang dan buat keputusan. Jadi saya ingat sebab itu tak timbul kekacauan, kekeliruan dalam masyarakat. Ini satu perkara yang saya ingat cukup penting. Cukup penting. Kalau saya ingat kalau nak cerita tentang tu, kalau dulu apa nama ni, dia ada kaum tua, kaum muda. Ya. Jadi kalau ada, kalau kita baca dulu dalam majalah Qalam ke, dalam warta negara ke, dalam pengasuh ke, ada timbul apa nama kaum muda kaum ni. Kemudian perkaran dia pun ada. Tapi dia tak berpecah. Dia pandangan tu ada. Tapi akhirnya saya ingat sampai 50-an, 60-an sebab tu masalah ni dah. Dia mula reda. Sebab bila kita tengok, masa itulah duk nak makan apa nama bab. Makan apa nama kerah. Tupai. Ni tanya, berapa banyaklah kamu makan bab? Benda yang kita nak makan, kita nak bincang buat apa? Jadi saya perkara-perkara yang semacam ni amat penting sekali. Dan sekarang pun saya ingat, kalau nak bagi ni ialah umat Islam di Malaysia ni maju, ulama'-ulama'nya jangan banyak cerita sangat. Sebab itu saya dengan Datuk Mahmud pun, saya tahu dia saya masa tu, tapi orang bukan marah Datuk Mahmud, saya tak. Tapi saya nak buka apa nama ni, Guaman ke apa di apa nama akademi, saya pergi ni. Kita boleh ada benda yang kita boleh tengok, kritik yang semacam ini, membina ataupun tidak membina. Kemudian daripada situlah kita kena ada sifat, orang kata terbuka, berlapang dada, baru boleh jadi kepala. Kemudian satu lagi, dia mesti ada apa nama wasyawiruhum fil am. Semua ni mesti ada. Orang ni kadang-kadang orang kritik kita kan, itu kalau kita ambil perhatian penting, kita bincang dengan dia, musyawarah. Jadi saya ingat benda-benda yang macam itulah hasil daripada keadaan yang semacam tu,
saya boleh berjalan daripada mahkamah ayah wilayah persekutuan sampai ada kepada jadi. Kalau nak panjang cerita nanti saya sambung nanti lagi. Nanti. InsyaAllah. Okey. Yang tu tu. Jadi saya tertarik dengan Tan Sri Muhammad. Saya ingat Tan Sri dulu dia cikgu. Pasal tu di Selangor ni siapa nak jadi menteri besar. Akhirnya Tun Mahathir pilih Tan Sri Muhammad Taib. Wakil di sebelah Batang Kali. Ini cikgu ni. Masa tu saya ingat mungkin Tan Sri boleh confirm lah tu. Betul. Betul. Begitu ni perjalanan Tan Sri Muhammad Taib. Dia nampak watak seorang guru tu pada Tan Sri tu, nampak. Jadi kadang-kadang latar belakang orang ni biar kita minta Tan Sri Syekh berehat dulu sebab Dr. Kamil tukar turn tadi. Saya tanya Tan Sri Mat Taib sementara balik ke Tan Sri Syekh pula. Masalah kalau teropong negara kita sekarang, Tan Sri, dalam Quran dia kata watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, seolah-olah kejatuhan, kenaikan sesuatu tamadun tu satu benda yang tabi'i kan. Macam mana pun naik turun mesti berlaku. Tapi kata orang, ada di antara tadbir dengan takdir. Itu kehendak alam dan pentadbiran. Jadi kita cuba mendengar pandangan Tan Sri. Apa sebenarnya dalam keadaan kita sekarang? Apakah kita sedang menaik ataupun menurun? Dan bagaimana cara kita nak kontrol keadaan kita sekarang? Kalau saya ada terbacalah dalam surah Muhammad, ayat yang akhir sekali. Yang akhir sekali berkata, sekiranya kamu, lebih kurang macam ni lah, sekiranya kamu tidak lagi dapat melakukan kerja yang baik, maka Allah akan menggantikan kepada orang lain. Yang situ secara pendek Allah akan menggantikan kepada orang lain. Ini memang dalam Quran ada disentuh. Jadi berlaku di mana-mana serupa itu. Di mana-mana pun macam itu. Macam sekarang ini kita tengok negara-negara Islam banyak yang boleh disentuh. Dia punya tak kenanya. Tak kena, banyaklah kita bersentuh. Kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, simpelnya baginda, bersahajanya, tengok katil dia macam mana, rumahnya macam mana, sewaktu wafatnya macam mana, sehingga baginda pun berpesan kepada Fatimah anaknya, kalau ada apa-apa yang terambil, pulang. Kalau harta negara, pulang. Tapi rata-rata negara-negara Islam hari ini jauh sekali daripada sifat ini. Jadi macam mana kita nak dapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kalau pimpinan negara-negara Islam sudah macam kita tengoklah. Macam Raja Arab Saudi pergi bercuti misalnya di Bali, boleh habis belanja sebanyak $100 juta. Macam itu contohnya. Jadi berbalik kepada persoalan Prof sebentar tadi, ini maknanya kita kena membetulkan asas. Membetulkan asas. Jadi kata yang berbagai Tan Sri Syekh tadi, imam-imam, golongan tokoh-tokoh daripada zaman dahulu agama boleh berbala, boleh itu, tetapi tak ada perpecahan. Tetapi hari ini tak macam itu. Yang keluar sama ada orang politik ke, orang meniaga ke, apa pun ke, dia datang dari perut yang sama, daripada kampung yang sama. Kalau daripada tempat saya, Urus Selangor, orang politiknya pun daripada kampung itu, orang agama pun daripada kampung itu.
Jadi dia keluar dengan mempamerkan fikiran, pendapat dia daripada lubuk sama. Yang seorang ni masuk parti itu, yang seorang ni masuk parti ini, yang seorang tu masuk parti sana, parti sini, tetapi dia datang daripada kampung yang sama. Ya. Jadi kalau dia memegang jawatan pun mana-mana parti atau dalam organisasi, NGO ke kerajaan, dia datang daripada lubuk yang sama. Jadi kata Profesor Za'abah tadi, kena betulkan lubuk ni. Lubuk ni kita kena kembali balik, membetulkan lubuk ni. Macam mana cara membetulkannya, itu kita kena cari kaedah. Saya ingin membuat satu cadangan lah ya. Sebab ini dulu masa saya bertugas tak sempat memberi cadangan itu, saya tumpu kepada negeri. Negara Jepun 150 tahun yang lepas, dia sebelum itu bangsa dia asyik berperang. Shogun Tokugawa, samurai, ada banyak shogun-shogun di daerah-daerah berperang antara satu sama lain, tak habis-habis, berbunuhan siapa kuat. Tetapi hampir 150 tahun yang lepas, naik apa yang dipanggil pimpinan Meiji. Meiji ni gerakan pembaharuan. Boleh saya menganggap bahawa Profesor Zuhdi ni antara reformis yang sedang menonjolkan diri, Profesor Kamil dan sahabat-sahabat menonjolkan diri macam mana nak membawa pembaharuan daripada kekacauan, kekalutan ini. Ini di Jepun sudah berlaku 150 tahun yang lepas. Kata pimpinan Meiji ini, dia kata, tengok di England sekarang di bawah pimpinan Victoria, Queen Victoria, masa zaman Victorian era ni, dia sedang tumpu pada universiti tentang research, membuat kereta, sains, membuat kereta, Ford membuat kereta, Abraham Bell mencipta telefon, kemudian ada yang mencipta electricity, revolusi industrial tengah berlaku dengan hebat. Jadi orang Jepun kata, orang Meiji kata, kita kena berhenti berperang di negara Jepun ni. Ini apa ni? Shogun sana, misalnya orang Kedah berperang dengan orang Selangor, orang Kelantan berperang dengan Terengganu, orang Pahang berperang dengan Johor. Ini dia pemimpin lokal ni, dia nak berebut. Dia kata stop, berhentikan semua ini. Kita kena tumpu kepada ilmu pengetahuan. Jadi dia hantar, mulai daripada situ, lama-lama dia boleh pilih 1,000 A-star punya student. Katalah kita kata 5 kita. 1,000 dipilih, the top student A-star punya, dan dihantar ke seluruh dunia. Dihantar ke Oxford, dihantar ke Amerika, dihantar ke Jerman, dihantar ke merata. Dan orang-orang ni dia cuti, bila cuti dikumpulkan selama sebulan, diberi motivasi, diasuh dia, diberi ilmu macam kita sini, beri solat subuh, kuliah subuh, kemudian kepimpinan, integrity, dan tahun depan 1,000 orang lagi, hantar lagi. Tahun depan 1,000 orang lagi. Kalau kita dah buat daripada kita merdeka dulu, kita dah ada 62,000 pelajar-pelajar yang hebat-hebat ni. Dan balik tu, dia akan kerja, dia hantar military, setengah kerja dalam polis, setengah dalam PTD, setengah hantar dalam semua. Sehingga selepas itu, kumpulan ini membesar, sehingga pernah satu ketika salah seorang daripada peserta yang mereka pilih ini menjadi Perdana Menteri di Jepun, namanya Nakasone. Nakasone itu datang daripada kumpulan yang dipilih. Ini. Jadi bahasa pilihan raya, mereka akan ambil daripada askar ni bertanding dalam pilihan raya. Tak macam kita sekarang ni, budak-budak kontrak, LC pun tak pas, tapi baik dengan wakil rakyat dapat kontrak, tabur duit, menjadi pemimpin. Dan tokoh-tokoh di negeri, di daerah itu, engineer, lawyer, accountant, duduk dalam mesyuarat majlis tindakan daerah, mendengar
budak yang tadi kontraktor, budak LC, SPR tu, SRP tu menjadi wakil rakyat dengan cara gagah dia. Jadi sudah ada konflik antara pimpinan politik lokal dengan cerdik pandai di kawasan itu. Engineernya hebat-hebat, doktor hebat. Tetapi wakil yang bertanding cuma kadang-kadang with due respect, menghormatilah. Ambil penghulu, ambil penghulu. Ambil kontraktor yang ada duit. Jadi masyarakat kita sudah lintang pukang. Mulai daripada itu, dia jadi lintang pukang. Guru besar menjadi guru besar, tapi pion dekat sekolah jadi ketua UMNO cawangan. Pion dia. Jadi lintang pukang. Pion tu boleh tukarkan guru besar dia. Jadi ini masyarakat menjadi kacau. Oleh itu saya ingin cadangkan supaya bermula daripada sekarang ini, kita mula balik. Kita boleh mula balik. Ambil 1,000 pelajar. Send to the best universities in the world. Balik. Kita ada nurturing tiap-tiap berapa bulan, 6 bulan sekali balik. Compulsory mesti mengikuti kelas-kelas motivasi ni. Siapa tak ikut, dia keluar. Dia keluar. Dia tak ada dapat mengikuti, dia tak hantar jadi masuk tentera ke, masuk jadi polis, PTD ke, masuk dalam JLCs. Jadi kita pilih orang yang terbaik ini. Akhirnya orang terbaik ini akan berada di berbagai-bagai tempat, termasuk kita hantar ke Mesir, ke Madinah, kita hantar, dan orang ni akan menjadi the trendsetter. Ini kena Perdana Menterinya kena ada dia punya hati untuk mewujudkan mewujudkan sistem macam ini. Kalau tidak sekarang ni yang jadi wakil rakyat nanti kita tengok tiba-tiba dia pasal dia ada duit, dia balik kampung, dia bagi kain batik, dia bagi baju tu, dia bagi sedekah tu, dan orang pun ambil dia jadi wakil rakyat. Lepas tu dia tak bertugas. Dia bukan nak bertugas, dia nak pegang jawatan supaya dia boleh kenal dengan menteri-menteri. Jadi permulaannya elok, akhirnya sudah menjadi tempang, dan masyarakat hari ini cuba tengok perebutan yang berlaku kerana mereka boleh senang-senang tarik sana, tarik sini, beli sana, beli sini. Ini makna tak cukup dia punya jiwanya tu, tak cukup. Dia mudah, mudah saja. Jadi inilah masalah yang antara yang kita nampak sekarang. Okey. Nanti ada benda-benda yang perlu kita lanjutkan. Nanti Dr. Kamil kan. Saya nak layan idea Tan Sri Mat ni. Mungkin kalau tak habis di sini, kita akan bincang balik dalam panel nanti, dalam final perbincangan nanti. Cuma sebelum Dr. Kamil bagi soalan, saya nak balik kepada Tan Sri Sheikh. Saya nampak Tan Sri Sheikh ini adalah seorang yang sangat hormati ranking. Dia tidak mendaki secara melompat, tidak macam. Ini pun sama dengan Tan Sri Mat bagi tahu tadi. Dia mengikut ranking dia. Misalnya dia memberi penuh taat setia kepada dia punya mentor. Macam Prof. Ahmad Ibrahim. Itu jadi kesan Prof. Ahmad Ibrahim terhadap diri Tan Sri Sheikh itu banyak, dan dia kerana penghormatan terhadap mentor dia tu, dia boleh mendaki dengan cara yang baik. Bukan senang nak naik di situ, macam orang politik juga. Okey, Tan Sri Sheikh bagi ulasan sikit saya punya perhatian tu. Jadi untuk menerangkan apa yang maksud Datuk tu. Panjang tu. Tak apa, kita ada satu sesi lagi lepas ni. Sebab saya kata tahun 69 saya balik, saya jadi cikgu. Jadi ustaz di Lorong Arabiah dengan agama di Maktab Mahmud. Masa tu mungkin Datuk ingat saya juga. Kita punya ijazah pun tak iktiraf lagi. Dan
tak antara. Ya. Kemudian gaji orang balik Azhar ada diploma ada apa, dia bagi gaji apa? Sama dengan orang PAS LI saja. Ya. Maka tak berkurang. Tapi dalam masa ni Persatuan Mahasiswa Timur Tengah yang dikendalikan oleh Allahyarham Datuk Wan Sadis. Ya. Ya. Jadi persatuan inilah yang menggerakkan. Jadi saya bergerak dalam Persatuan Mahasiswa Timur Tengah. Oh. Tapi kita bergerak dalam ni sebab masa tu duduk di Kedah. Saya masuk Jabatan Utama, saya tinggal guru. Kenapa saya tinggal guru? Sebab kawan-kawan semua jadi pegawai kerajaan, saya jadi pegawai lembaga. Bila interview orang tanya, kenapa tinggal guru? Dah ni lah, saya nak jadi pegawai kerajaan. Waktu tu, degree tak iktiraf lagi. Bila degree iktiraf? Setelah saya tinggal Maktab Mahmud 3 tahun, tahun 73, barulah degree Azhar dia iktiraf dengan, itu pun bukan dengan honors. Dia mula general degree saja. Jadi saya bila dah macam tu, ada tu orang Gading, dia kata masalah guru dah selesai. Tinggal intah Malaysia, masa tu Nana dah jadi qadhi, intah punya ni belum selesai. Jadi dah macam tu, kita mulalah. Kita dah mula masuk tahun 71 tu, kita dah mula bergerak. Supaya perkhidmatan pegawai-pegawai agama, masa tu tak ada lagi pegawai syariah ke apa ni, perkhidmatan pegawai-pegawai agama diiktiraf. Kita berjuanglah sikit. Kemudian saya ingat yang bersama-sama lah kita berjuang masa tu, yang degree ni melalui Persatuan Timur Tengah. Yang ada bukan semua pegawai agama ni yang ada Azhar ni, ada yang habis kolej Islam pun ada. Ada yang daripada Mekah pun ada. Jadi kita masuk dalam majlis nama qadhi-qadhi ni, di sinilah kita berusaha bersama-sama. Termasuklah Mufti Perak sekarang ni, Tan Sri Harusani, Datuk Syahsuka. Ini masih hidup. Jadi kita datang berjumpa macam mana nak tingkatkan dan macam mana nak mengiktirafkan degree itu dulu. Masa tu lah anda ingat mulalah berjumpa dengan Prof Ahmad, dengan Sadeh Fatih Akhir ni. Tapi anda tak Islam Fatih Akhir dengan Prof Ahmad. Jadi dah mula buat, bila dah berjalan, Prof Ahmad ni dia ada orang hormati dia. Jadi pandangan dia ijazah yang mula diiktiraf sebagai ni general degree pun, anda ingat masa kita pergi melawat tahun 83, saya dah mari ke wilayah, duduk bersama-sama dalam jawatankuasa mengkaji dan menggubal undang-undang untuk wilayah. Kita pergi melawat ke sebulan, duduk di luar negeri, di Pakistan seminggu, jumpa dengan Tanzilur Rahman, dan di situlah kita dapat kanun syahadah dan sebagainya. Kemudian pergi ke Kuwait, sempat jumpa dengan orang ambil Azhar juga, yang timbalan Menteri Agama dia, saya ingat lagi nama dia tu Abdul Wahab Faris. Dia pun bagi kita pergi ni dan akhirnya jadi tetamu Kuwait. Pergi ke Makkah. Kemudian akhirnya pergi dalam tahun 83 tu di Mesir. Berjumpa dengan Sufi Abu Talib. Dia dia jadi speaker semua kita boleh dapat tu sebulan duduk dalam negeri. Boleh dapat semua. Hasil daripada situlah balik
Lautan tahun 83, hasil daripada situ, balik mari, Prof. Ahmad kata, kita boleh boleh majukan undang-undang Islam. Sebab itulah kaji undang-undang keluarga, selepas selesai undang-undang keluarga, undang-undang pentadbiran, sebenarnya masuklah acara 456 tu, semuanya buat. Masa tu Jawatan Kuasa Teknikal memulai. Jawatan Kuasa Teknikal tahun 88. Ya. Jadi hasil daripada Jawatan Kuasa Teknikal tahun 88 buat, dalam Jawatan Kuasa Teknikal, Prof. Ahmad ni, Datuk Nik Rashid, Datuk Wan Muhammad, semua ni lah, cadangkan supaya pindaan Perlembagaan 121 Alhamdulillah, kita berjaya. Dan sikit masuk lagi perkara 5 dalam perlembagaan tu, kalau sebut tadi sama lah macam magistrate. Itu baru ada kuasa boleh nak tangkap ke, nak tahan orang ke apa tu. Itu mula dia. Kemudian usaha ni diteruskan. Prof. Ahmad di bawah pimpinan Prof. Ahmad lah. Masa tu kita tiap-tiap hari Sabtu. Tiap hari Sabtu pergi mesyuarat di Universiti Melaya. Masa tu Prof. Osman Ishak jadi pengarah akademi dan duk pergi mesyuarat di akademi. Sebab dia dekat dengan penundang. Jadi hari Sabtu. Yang bagusnya Jawatan Kuasa ni dia bukan ada apa pun bayaran. Apa pun tak ada. Tapi atas semangat nak supaya undang-undang Islam ni dapat dikembangkan dan dilaksanakan di negeri kita ni, dan Mahkamah Syariah diangkat taraf. Qadhi diangkat taraf. Maka bermula situlah usaha ni berjalan. Prof. Ahmad saya ingatlah bila sebut berjalan dia angkat tangan. Jangan. Jadi Datuk Wan Muhammad dia hakim Mahkamah Tinggi. Kita harap apa yang kita buat ni akan menjadi jariah. Gitu juga Datuk Nik Rashid. Dan itu saya ingatlah masa guaman yang baru lulus ni, Akta Guaman Islami tu, tahun berapa? Pak Nik dah tulis tahun 84 lagi. Tapi bila lulus? 2019. 35 tahun. Kenapa yang menjadi itu kena tanya ni, mungkin kalau saya boleh tanyalah. Ini saya kata kanak political will tak. Kalau nak boleh. Kalau dia tak nak, tak jadi. Sebab kita nak bentang tak boleh. Tapi ini yang untung Datuk Seri Mujahid. Bila dia masuk, dia dapat peluang ni, terus dia dapat. Sedangkan benda tu kita dah buat 35 tahun dulu. Itu. Kemudian yang lain-lain, dalam ni lah, kalau nak cerita panjang tu. Yalah. Kita ambil sekat-sekat, kemudian kita habis nanti sesi yang akan datang. Okey. Dia ada sikit lagi. Macam mana boleh ni? Kedudukan, sebab Datuk tanya ni mengenai dengan kedudukan undang-undang Islam, kedudukan Mahkamah Syariah. Ni naik. Macam mana boleh buat? Maknanya kita bermula daripada tahun 71 sampai anak mari tahun 80, kemudian tahun 80 tu baru mula ni. Tahun 80 dah mula buat. Tun Syed Nasir dah buat kajian 9 tahun. Daripada tahun 72 sampai tahun 81. Angkat kepada Majlis Kebangsaan. Majlis Kebangsaan terima. Kemudian pada tu KSN dengan arahan PM tubuh Jawatan Kuasa Peringkat Pegawai. Jawatan Kuasa Peringkat Pegawai buat perakuan. Beberapa perakuan. Buat perakuan di antaranya ialah menubuhkan. Dia tak kata tu ni, makna mewujudkan Mahkamah Rayuan Syariah Persekutuan. Hakim-hakim dia 4 orang. Cadangan hakim ni dibiayai oleh kerajaan persekutuan. Tapi ini tak boleh. Sebab kuasa negeri tak setuju, tak berjalan. Tapi walaupun macam itu pun, kita tak putus asa.
Sebab Mahkamah Syariah masa tu dia di bawah Jabatan Agama. Nak bergerak tak boleh. Nak gaji qadhi macam mana? Pengarah dia baru gaji super sekali. Macam mana dia nak boleh naik super sekali? Tak boleh nak buat. Sebab yang atas tu ni. Dalam ni kita usaha supaya Jabatan Agama, Mahkamah Syariah, Jabatan Mufti, Perdakwaan diasingkan. Sebab itulah kalau baca dalam Undang-Undang 93 505 Wilayah Sultan, diasingkan dah semua benda tu. Okey, setakat tu. Ya. Okey, nanti kita sambung lepas ni. Tapi yang pergerakan ni dia mula tahun 82, 83, 84 Datuk Syahrir Samad jadi Menteri Wilayah Sultan. Kita bawa perkara ni untuk dalam Majlis Agama Islam untuk nak pisahkan Jabatan Agama dengan jabatan ini dengan Mahkamah Syariah. Bawa, dia terima, majlis terima. Kemudian dari situ angkat ke kementerian. Tahun 86 kerajaan bersetuju Mahkamah Syariah dan Jabatan Agama diasingkan. Kemudian sampai itu barulah kita teruskan lagi buat usaha-usaha skim pegawai syariah, kerajaan bersetuju keluar tahun 85. Makna sama yang ada sekarang ni. Skim pegawai syariah sama skim pegawai undang. Kemudian kita usahalah. Selepas itu 86 dah setuju. Bila boleh berpisah Mahkamah Syariah wilayah dengan Jabatan Agama wilayah? Tahun 90. Sampai selepas itu bila dah berpisah jabatan dengan ni, barulah mula pula tahun 95 kerajaan tubuh nak tubuh Mahkamah Rayuan Syariah Peringkat Persekutuan. Tapi bila kajian ni dipengerusikan oleh KSN sendiri. Tun Ahmad Tarji yang satu. Jadi yang ahli-ahli pun semua dah meninggal belakang dah. Prof. Ahmad, Datuk Nik, Datuk Wan, Datuk Abu Naim wakil Selangor, Ana wakil wilayah. Jadi kita duduk dalam tu. Bila buat cadangan tahun 95 nak tubuh Mahkamah Rayuan. Bila pergi kat Tun Mahmud waktu dia PM, dia pengurusi mahkamah, pengurusi majlis kehormatan. Dia tanya ada tak tentang perlembagaan. Tuan Mat Sri kata ada nak kena pindah perlembagaan. Dia kita cari jalan yang tak payah pindaan perlembagaan. Sebab dia dah letih dah dengan tahun 93 dah duduk dengan aktiviti raja-raja. Yang itulah. Lepas tu kita buat kajian tahun 96 barulah PM bersetuju. Bulan Julai tahun 96 dia isytihar penubuhan JKSM dengan syarat-syarat daripada A sampai H. Okey, kita noktah di situ dulu Tuan Sri Nanti lepas ni kita sambung ataupun itu tu. Dr. Kamil ada soalan ke? Sebelum saya tanya Tan Sri Muhammad, saya nak seronok sangat dengan cerita Tan Sri Syekh Ghazali ni. Saya harap Tan Sri sama ada menulis sendiri atau menyuruh orang lain menulis biografi Syekh supaya menjadi rekod kepada negara. Sebab benda-benda ini tak akan dapat dicerita kecuali oleh orang seperti Syekh Ghazali. Itu saya punya pandangan lah. Kepada Tan Sri Muhammad ni, saya nak sebut satu. Pasal hebat sangat Tan Sri jadi Menteri Besar, orang terlupa Tan Sri Muhammad ni juga adalah Menteri Pembangunan Luar Bandar. Jadi Tan Sri berapa tahun jadi Menteri itu, dan apa pandangan Tan Sri kita kalau nak mengangkat orang-orang di kita sebut Felda atau peneroka-peneroka, dan bagaimana generasi kedua, ketiga yang ada di Pembangunan Luar Bandar. Masa zaman Pak Lah jadi Perdana Menteri, Pak Lah melantik saya jadi pengurusi Risda, lepas tu senator, kemudian menjadi Menteri Luar Bandar. Apabila Pak Lah berhenti, Datuk Najib mengambil alih, dia tak lantik saya jadi menteri.
Saya, pada pandangan saya, masa satu ketika dahulu, zaman Allahyarham Tun Razak, zaman dahulu, banyak menyelesaikan kemiskinan luar bandar dengan mewujudkan Felcra, Felda, Risda, Mara, banyak. Itu dulu. Sangat berjaya dan kita tengok sekarang ni ramai mendiami Felda di Pahang, di Perak, di Johor dan sebagainya. Tetapi hari ini, kemiskinan bukan hanya di luar bandar, mungkin luar bandar ada lagi, tetapi kemiskinan orang Melayu sudah berada di bandar. Saya ada mencadangkan kepada Menteri Kerajaan Tempatan masa itu Datuk Noh Omar. Saya kata pada zaman dahulu kelihatan ramai kemiskinan Melayu ni di luar bandar. Tetapi hari ini oleh kerana penghijrahan dah berlaku, maka rata-rata di bandar, terutamanya di Lembah Kelang ini, sudah dibanjiri oleh penghijrah daripada luar bandar. Tetapi kadang-kala mereka terperangkap di bandar ni. Mereka terperangkap. Duduk di kawasan setinggan atau di kawasan yang penuh rendah nilai dia. Sesak-sesak, misal di Puchong. Di Puchong, rumah 2 bilik, duduk sampai 6-7 orang. Tak kemampuan, tak boleh beli yang lebih mahal. Anak-anak mereka turun ke bawah, kadang-kadang turun lift sampai ke bawah diculik. Orang larikan. Kadang-kadang dia berjalan, kiri kanan dia nampak kedai-kedai urut tak begitu baiklah. Jadi inilah anak-anak yang duduk di kawasan bandar di Lembah Kelang ni terutamanya terdedah dengan berbagai-bagai apa juga yang kita boleh fikirlah, ada semua situ. Jadi saya cadang kepada Noh Omar, kita kena wujudkan macam mana Tun Razak pada satu ketika mewujudkan macam mana mengatasi kemiskinan di bandar. Sekarang mesti ada satu cara pula bagaimana mengatasi kemiskinan di bandar. Orang kita ramai. Orang kita cukup ramai. Kadang-kadang orang kita ni tak tahu nak buat apa. Mereka tak bekerja, dia menagih dadah. Lepas tu kita bawa orang daripada luar bekerja yang orang sepatutnya daripada bandar ni boleh buat. Kerja di hotel, kerja di mana-mana lah, jaga kedai ni. Ini sekarang daripada luar banyak. Daripada Bangladesh, daripada Burma, daripada merata-rata. Saya fikir elok dia wujudkan satu pendekatan macam mana Allahyarham Tun Razak buat. Membasmi kemiskinan luar bandar. Ada Felda, ada organisasi dia. Ada Felda dia, ada Felcra dia, ada Mara dia. Maka sekarang ni, pimpinan sekarang kena fikir apa pula organisasi di bandar pula. Apa Felda di bandar ni? Apa Felcra di bandar ni? Apa lagi Risda di bandar ni? Untuk mengatasi kemiskinan yang sudah berpindah ke bandar. Kalau tidak, anak-anak muda ini dia berpelesiran, dia tak ada dijagai. Kalau dulu Tun Razak dijaga luar bandar. Dikutip, kalau keluarkan 10 orang daripada kampung tu, pengeluaran getah masih sama. Jadi 10 orang dihantar ke Felda di Pahang. Boleh ada production yang baru di Pahang. Kalau sekarang ni pula di bandar ni, apa ni kita tengok di Desa Mentari misalnya. Penuh dengan selebat-lebatnya orang. Social problem yang berbagai-bagai. Duduk pula di situ orang Bangladesh, orang Negro. Duduk menyewa bersama-sama dengan penduduk kita. Kita tak tahu apa anak-anak kita. Kalau bukan anak kita, mungkin saudara kita. Anak lelaki kita, anak perempuan kita. Apa mereka buat? Mereka macam, ibu bapa bukan boleh kawal sangat. Dia takkan nampak anaknya ke mana pergi. Jadi berlaku berbagai-bagai sekarang ni. Social problem. Dan kalau tak ada wujud satu skim, macam zaman Ku Aziz dulu membuatkan tabung hajinya.
Maka hari ini, cerdik pandai hari ini kena keluar idea. Ya, apa yang kita nak? Kita kena solve problem. Ya, masalah di bandar ni. Apa masalah? Kita kena identify. Macam mana? Elok janganlah bergaduh-gaduh banyak sangat. Ya. Bergaduh-gaduh, merebut-rebut. Tapi kerja tak buat. 5 tahun nanti, 5 tahun lah anak kita terabai. Ini saya rasa perlu ditumpukan sikit lah. Ya. Okey, saya ada soalan lagi Dr. Kamil? Tentang Syekh lah. Okey. Tadi saya nampak elok sangatlah bagaimana ulama sama ulama zaman dulu tu berpakat berbeza dengan apa yang berlaku zaman sekarang lah. Tapi dari sudut yang lain pula, saya nampak ulama-ulama zaman dulu, hubungan ulama dengan pemerintah pun rapat. Dan pemerintah mendengar nasihat-nasihat ulama-ulama besar kita. Sama ada di Kelantan, sama ada di Kedah, sama ada di Terengganu. Di mana pandangan Tan Sri Syekh tentang sekarang ni hubungan ulama dengan pemerintah yang masa kini pula? Boleh saya celah sikit tak? Ya, saya sambung daripada Profesor Kamil tadi, saya juga fikir di bandar-bandar ini loneliness. Rumah batu, rumah apa ni, tapi dia lonely. Dia tak macam kampung. Kampung tak ada pagar, tak ada ni. Tapi di bandar ni, dia duduk dalam rumah, bapak kerja, mak kerja, dia lonely. Dia lonely, dia ada komputer sekarang. Dia ada handphone. Macam mana peranan kita sekarang, macam masjid dan sebagainya, kita boleh, sebenarnya banyak sangatlah kalau nak dikutip satu persatu. Banyak sangat sebenarnya yang kita perlu buat. Banyak lagi perbincangan macam yang dicadang oleh Profesor Mahmud Zuhdi ni. Sangat baiklah. Banyak sebenarnya persoalan-persoalan, depression, kegelisahan, ketegangan di bandar, tak cukup perbezaan pendapatan, dan banyak sebenarnya yang macam mana takkan kerajaan nak buat semua. Apa peranan masjid, ya? Apa peranan surau, apa peranan pimpinan di akar umbi ni? Apakah ada diasuh atau tak diasuh? Perkara-perkara mengenai ketegangan yang melampau ni, yang dihadapi dalam masyarakat kita yang terlampau banyak. Jadi akhirnya ke mana mereka pergi? Ya, anak-anak kita, apa mereka buat? Takut dia cari jalan pendek, dia buat perkara-perkara yang tidak diingini lah. Okey, terima kasih Tan Sri. Kita sambungkan idea ni kan, perbincangan ni. Profesor Syekh apa ni? Tan Sri Syekh lah. Ya. Jadi saya nak sambung yang tadi tu. Sebenarnya perkembangan agama ni, kita pergi secara yang kata terlalu low profile lah. Kita pergi sikit. Kita rancang. Kita satu nak tengok pula orang politik bersetuju ke tak bersetuju. Kalau kita bercakap dulu pun mungkin orang politik tak setuju. Bila ni siapa cakap orang politik lah kena bercakap. Kita boleh bagi idea aja. Kalau kita bagi idea dia tak mau pun tak jadi juga. Kemudian saya rasa banyak ahli-ahli politik kita pun banyak sangat dia pertimbangan. Kadang-kadang kita terlalu mengalah sangat. Sepatutnya perkara yang kita tak sepatut mengalah, kita kalahkan. Jadi oleh kerana itu, keadaan macam itu menyebabkan kita ketinggalan. Banyak cara dalam perkara yang berkaitan agama kita ketinggalan. Itu saya punya mungkinlah kalau saya Muhammad dia jadi MB dulu, saya ingat masa tu Mahkamah Syariah berkembang, Allahyarham Datuk Abu Naim menjadi ini. Kemudian Prof dah bagi Tan Sri Muhammad dah bagi di MP Bangunan tu
jadikan sebahagiannya di atas tingkat berapa sebagai Mahkamah Syariah dan menerima perubahan di Mahkamah Syariah. Itu satu. Dan saya kalau sebenarnya Datuk, kalau kita tengok sekarang ni dengan pegawai sekarang kan, kelulusannya dengan kaki tangannya, kemudian kalau tengok perancangan yang dibuat untuk kemajuan agama ni, kemudian untuk kepentingan masyarakat juga, nak bantu keluarga, nak bantu ibu tunggal dan sebagainya. Kalau tengok di JKSM contohnya, sebab saya kata jawatan pos-pos bahagian-bahagian ni buat wujud semasa saya. Contoh kita nak bagi nak bagi bantuan kepada ibu tunggal, nak menyelesaikan masalah-masalah pertikaian keluarga, siapa yang nak tindak, maka akhirnya kita dapat bahagian sokongan keluarga dengan pegawai yang tetap dan ramai pegawai dia. Saya ingat yang tu. Kemudian ada konsep yang kita nak buat bahagian sokongan ni. Dia bahagian sokongan ni bukan nak bertindak pasal suami lari nak tangkap nak ini dia dah. Sebenarnya konsep bahagian tu, saya ingat saya 2 tahun saya pergi melawat ke Mesir. Kita tengok macam mana Mesir buat. Dia buat takmin al-usrah. Dia pindah keluarga. Dia pindah undang-undang keluarga dia tahun 2010. Dia pindah. 2004 dia pindah, 2010 dia ni dan masukkan peruntukan dalam undang-undang keluarga dia, menubuhkan takaful usrah. Kemudian cara macam mana dia boleh dapat duit? Duit nak jadi sumber pendapatan kepada tabung ni. Orang kahwin kena bayar. Katalah RM100 kita kata. Yang nak bercerai kena bayar. Dapatnya kena bayar. Kemusahan kes ni, rojok 4-5 ni satu. Kerjaan bagi grant. Kemudian zakat ataupun ada orang nak hebah ke apa, bagi. Ada 4-5 perkara yang nak buat. Jadi yang kendali dia siapa? Wizaraat. Kemudian yang nak laksana yang ni semua, kutipan ni dibuat oleh bahagian-bahagian ni. Tapi duit ini masuk ke mana? Dia masuk dalam bank ijtimai. Kemudian siapa yang nak dapat bank ijtimai? Mahkamah Syariah hanya buat keputusan dia akan dilaksanakan oleh jadi itu satu perkara. Ini saya ingat, ini kalau kita kata kita banyak kita buat perubahan untuk meningkatkan Mahkamah Syariah ni, daripada dia tak dihormati sampai akhirnya saya ingat mula dihormati. Sebab kalau asalnya dulu Mahkamah Syariah ni tapi akhirnya dia punya pos ketua pengarah kerja KSM pun boleh sampai terus. Saya ingat satu benda yang ini. Tapi sekarang ni kita nak tengok dengan peruntukan yang ada, dengan bahagian-bahagian yang ada, apa tindakan? Sekarang undang-undang kita pindah tak? Saya kemuka kepada Menteri Wanita dalam satu 2 kali saya tulis ni. Jumpa semua di Semdabi, jumpa di sama-sama hotel lah sekarang ni. Bentang ke semua perkara ni. Tapi semua siapa pun tak mau. Sebab mungkin perkara ni boleh dapat malis. Jadi jadi benda tu kalau jadi dalam masa tu, sekarang kita dah cukup bagus. Kan? Yang tu satu perkara lah. Kemudian kalau dah ni saya lagi lah. Tan Sri sebut tadi kemiskinan di luar mana. Okey Tan Sri. Lepas tu kita balik pada Tan Sri balik. Masalah ada 1-2 soalan lagi. Saya nak sambung, nak perincikan Tan Sri Mat cakap tentang orang politik
sepatutnya yang cerdik-cerdik naik, tetapi sebenarnya sebaliknya. Kemudian saya nak sebut juga tentang pesanan Za'ba. Apabila para intelektual tidak mempunyai sikap yang serius tentang politik dan sebagainya, maka nanti pada suatu hari politik akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak mempunyai nilai. Maka terjadi apa yang Tan Sri Mat kata tadi. Soalnya sekarang ini, saya nak bawa satu andaian kegagalan para intelektual dan para pembimbing masyarakat berhadapan dengan kejayaan orang politik sampai kepada peringkat imej orang politik begitu tinggi dan politik menjadi rebutan, dan orang bawahan walaupun wakil rakyat itu bekas tukang kebun atau kani, macam Pak Kuaziz terpaksa address kepada kani dia bila kani dia tu nanti menjadi orang politik. Jadi ulasan Tan Sri, keadaan ini bagaimana kita boleh sesuaikan balik supaya kita tidak lama sangat mengalami hal seperti ini. Terima kasih Prof. Saya fikir sistem nilai bila negara kita berkembang daripada tahun 1957, berkembang masa zaman Tengku, berkembang selepas 13 Mei, Alhamdulillah Tun Razak, kemudian Tun Hussein On. Pada masa itu dia bergerak macam normal lah, macam normal. Permulaan privatisation ni, pengeswastaan ni bermula zaman Dr. Mahathir. Dr. Mahathir panggil semua menteri besar, semua KSN, KSU, panggil IGP, ketua askar, sekali berkumpul di Port Dickson tahun 1992 untuk memulakan dasar pengeswastaan. Jadi itu baru memperkenalkan pengeswastaan tahun 1992. Sebelum itu, ahli politik semua ni dia cuma menjadi ahli politik, orang berniaga, pentadbir jadi pentadbir. Tetapi selepas tahun 1992 tu bermula satu pergerakan membuat jalan, plus highway, pelabuhan diswastakan. Banyak yang diswastakan selepas 1992. Ini berlaku di zaman Dr. Mahathir. Maka bermulalah nilai duit itu menjadi begitu penting. Bila dia katakan lepas dasar ekonomi baru bermula tahun 1970, 80, 90 tu dikaitkan dengan pengeswastaan. Jadi duit sudah mula menjadi satu nilai. Jadi ketua-ketua UMNO, ketua-ketua bahagian mula dicari orang yang ada berduit. Jadi orang yang berduit mula mengemukakan diri, menjual diri dia, saya mau jadi ketua pemuda UMNO bahagian. Jadi cikgu-cikgu di kampung yang menjadi ketua cawangan, yang menjadi ketua pemuda, dia harap kepada gaji dia. Yang kontraktor ni yang sudah ada nilai duit dekat dia, mula membawa lawatan ke Medan, buat majlis makan dan sebagainya. Itu bermulalah nilai duit berkecimpung di dalam kepimpinan. Saya sebut ni UMNO. Boleh saya potong? Boleh saya potong sikit UMNO, kan? Saya potong sikit. Maknanya bolehkah saya cuba nak faham lah. Kita cuba perincikan sikit. Tun Mahathir telah mengadakan suatu revolusi ataupun reformasi. Revolusi atau reformasi yang cukup baik dia punya idea dan sebagainya. Tetapi gagal dihayati sepenuhnya oleh orang Melayu, terutama sekali orang bawahan. Adakah andaian tu betul atau tidak, Tan Sri? Ya, saya setuju. Sepatutnya dengan ada gagasan yang dibawa oleh Dr. Mahathir, mesti ada pula dia punya pengimbang dia. Seperti saya cadangkan tadi, kita kena pilih 1,000 pelajar-pelajar yang
terbaik, A-star student. Hantar dia to the top student university in the world. Mana-mana juga, Mesir, Mekah, Madinah, Amerika semua. Balik mesti dikawal. Anak-anak muda yang umur 21, 22 tahun, dia masih mentah lagi. Boleh dikawal. Sebulan compulsory dia kena duduk, dia kena dibagi motivasi oleh pakar-pakar motivasi, Fadilah Kamsah ke siapa-siapa juga. Daripada pagi dia mana tahun 1. Kemudian dia balik ke kampung, lepas tu dia pergi universiti balik. Tahun depan cuti dia balik semula. Makna jangan lepas. Yang tahun depan 1,000 pun student macam itu juga. Jadi apabila diperkenalkan privatization, nilai duit ni ada pengimbang dia, ada tokoh-tokoh baru yang kita imbangkan. Ini Macam tak berlaku. Kita buat stop penimbal getah. Ada stop penimbang. Ini tak ada buat macam itu. Bila tak ada buat macam itu, jadi siapa yang keluar universiti, dia keluar sajalah. Nak kerja apa, kerjalah. Nak berjaya, berjayalah. Nak naik pangkat. Tak ada satu one stop agency yang mengawal. Dia kena ada central planning Profesor. Dia kena ada central planning kerja dia. Orang ni macam main bola, mesti ada coach. Orang ni bagus sebagai attacking forward. Orang ni bagus sebagai fullback. Orang ni bagus sebagai tentera. Orang ni bagus sebagai ahli politik. Orang ni tak boleh politik, dia pentadbir. Orang ni mesti jadi pendidik. Orang ni sebagai peniaga. Ini yang dibuat oleh negara-negara lain, Jepun dan Singapura. Singapura contohnya, Brigadier Jeneral Perdana Menteri dia, anak Lee Kuan Yew, masuk dalam ketenteraan, dia jadi general. Selepas 20 tahun dia berdisiplin dalam tentera, dia jadi seorang yang sangat disiplin dan baru dia bertanding. Bila pilihan raya, letak dia bertanding. Jadi bermutu kepimpinan dia. Yang kita serahkan. Siapa ketua UMNO bahagian, timbalan ketua bahagian, naib ketua bahagian, letak dia sebagai adun. Kadang-kadang dia bukan seorang yang berkualiti. Dia hanya pandai menggunakan duit mencari pengaruh, tetapi dia bukan seorang yang menjadi pemimpin yang baik. Pasal tak ada sistem tadi tu. One stop center melantik. Jadi belum lagi terlambat saya fikir. Kita boleh bermula daripada sekarang, memikirkan lagi 50 tahun akan datang. Apa salahnya kalau kita tak buat 60 tahun dulu, kita buatlah sekarang ni. Mudah-mudahan di bawah Jabatan Perdana Menteri ada satu watchdog untuk memilih, melatih, meletakkan anak-anak muda yang berdisiplin. Jadi ketua polis sana, ketua askar sana, pemimpin, dia semua mempunyai kualiti. Tidaklah dia seorang yang tak mana-mana. Tiba-tiba jadi pengurusi tabung haji. Dia tak apa-apa je. Dia pun tak tahu apa kebolehan. Tiba-tiba jadi tabung haji sebab Perdana Menteri suka dengan dia. Ini yang merosakkan. Ini yang merosakkan Prof. Okey Tan Sri, mungkin kita akan lanjutkan dalam sesi besok idea ni. Saya nak pergi pada Tan Sri Sheikh. Kita nak kejar masa sikit. Pengalaman Tan Sri Sheikh meletakkan orang yang tepat pada tempat yang tepat. Kita kata wad'u syai' fi mahallih. Ini proses yang semangat daripada cerita Tan Sri tadi. Tan Sri memilih suatu evolusi yang sangat senyap sampai dapat menyelesaikan, bukan Tan Sri seorang lah dengan pasukan apa tu kan, sampai dapat menyelesaikan dengan seorang mentor yang ada, Prof. Ahmad Ibrahim, Prof. Mir Rashid tu dia sikit lah, dia revolusi sikit. Jadi proses itu, apakah boleh dapat dicontoh oleh generasi yang ada sekarang? Jadi kalau untuk nak ulas apa persoalan yang Datuk bangkitkan ini, iaitu ada generasi sekarang ni boleh
kita bentuk Ya. menjadi yang ni pun saya ingat nak kena balik kepada matlamat dia. Apa matlamat? Kalau katalah contohnya kata Jabatan Kehormatan Raya Malaysia. Dia ni orang-orang yang nak menjalankan ni undang-undang peranan dia apa nama yang berkaitan dengan undang-undang syariah ni, tanggungjawab yang tingginya adalah JKSM. Bagaimana nak JKSM boleh nak membentukkan generasi yang berikut supaya menjadi satu generasi yang dihormati dan satu generasi yang ada ketegasan dan keberanian serta kejujuran. Saya rasa sini ini penting. Maknanya kalau kita lihat balik kepada sejarah Islam kita pun begitu. Dan ni kalau nak cakap segi ranking lah siapa yang nak naik. Kalau kata bila Rasulullah wafat aja sudah ada, kita tahu lah situ orang-orang Ansar pun dah kata kami lah patut menjadi khalifah. Ya. Dah ada timbul nampak ada kan sebab nak ada rebutan. Bila Sadumak kata orang yang mula masuk Islam dan sebagainya dia lah Quraisy. Maka baliklah keputusan dia bersetuju lantik Sayyidina Abu Bakar. Kemudian kenapa orang boleh terima Sayyidina Abu Bakar? Kerana dia orang yang pertama, lelaki yang pertama memeluk agama Islam dan membenarkan semua perkara yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian selain daripada itu lagi, apabila Abu Bakar naik saja jadi ini dan dibi'ahkan dia sebagai khalifah, peranan hakim dan sebagainya dijalankan oleh khalifah masa itu. Tapi Sayyidina Abu Bakar sebelum dia nak buat satu keputusan, dia akan rujuk kepada sahabat-sahabat. Dia akan tanya dulu. Kalau yang dia tahu ini ada pernah dibuat oleh Rasulullah, itu dia akan ikut. Kalau dia tak dapati, dia akan tanya sahabat-sahabat dia. Umar, Osman, Ali, Mu'ad sebagainya. Itu cara dia. Jadi maknanya dia tak buat persendirian. Jadi oleh kerana perjalanan dia betul dan dihormati. Dan kalau di JKSM dalam bidang perundangan ni pernah macam tu. Maknanya kepala pengurusan pentadbiran ni dia kena tengok. Kalau kita tengok kalau dalam Islam ni macam Tan Sri kita tadi lah. Kalau orang yang ni kalau kita tengok orang politik pun nak kena ada ilmu, nak ada jujur, nak ada keikhlasan. Kita boleh nanti dia nak jadi ni. Kalau tak ada ilmu, tak ada ni apa, biasanya kalau ikut cara Islam ni tak dilantik. Dia mesti ada syaja'ah, ada keberanian, nak bertindak dan sebagainya. Jadi saya ingat perkara-perkara yang ni peranan JKSM amat berat. Dia nak kena sesuaikan ahli-ahli yang Okeylah Tan Sri, kita akan ada masa kan. Saya akan pungut idea-idea ini. Kita akan bincang dalam pleno kita nanti. Dan sebelum itu kita dengar pasukan kedua, macam mana kita cuba apa tu. Maknanya apa yang Tan Sri nak kata, penghormatan terhadap tradisi ilmu dan pengurusan itu berlaku di JKSM. Maka oleh kerana itu segala yang berlaku itu berlaku dengan begitu teratur sekali. Okey, Dr. Kamil, kita boleh macam mana kita minta 1-2 minit lah untuk simpulan. Mungkin kita minta Tan Sri kita bagi 1-2 minit sajalah untuk kita nak simpulkan. Masa sebenarnya dah habis. Tapi oleh kerana banyak perkara yang ditimbulkan, maka kita
cuba lanjutkanlah. Itu kami nak kata apa sebelum dia orang ni, bukan soalan lah, yang nak bagi komen. Saya nak komen begini saja. Berdasar kepada pengalaman yang banyak dan sumbangan yang besar, saya nak minta lah supaya Tan Sri dapat menulis autobiografi masing-masing supaya dapat menjadi panduan kepada generasi akan datang, dan mungkin banyak, bukan rahsia lah, maknanya hikmah-hikmah kebijaksanaan di sebalik perjalanan masing-masing itu boleh membagi iktibar kepada generasi yang kemudian. Okey. Terima kasih. Tan Sri share 2 minit. Ya. Anak-anak ni begitu. Ya. Anak nak ubah sikit. Sebab tadi Tan Sri Muhammad Taib dah sebut. Dulu kemiskinan ada di kampung. Sekarang ni kemiskinan dah berpindah dari kampung ke bandar. Ya. Saya mungkin benda ni kita nak kena persoal juga. Apa peranan majlis agama Islam untuk memajukan umat Islam yang berpindah dari kampung ke bandar? Adakah kajian dibuat dan cara-cara macam mana dibuat? Itu satu. Yang keduanya itu, saya ingat patutnya kalau dulu kita kutipan zakat ni terlalu sikit, tetapi sekarang kita banyak. Tetapi kenapa kita gunakan, peruntukkan zakat untuk mengatasi masalah rumah yang dibangkitkan oleh Tan Sri Muhammad tadi? Kenapa kita tak guna? Sedangkan kalau kita lihat, nafkah salah satunya itu rumah tempat tinggal. Kenapa kita tak bukan yang ni? Kalau kita ada 8 asnaf, riqab kita tak ada, gharimin pun tak ada. Ada kumpulkan semua benda ni, bagi tumpuan kepada pembinaan rumah-rumah untuk fakir miskin ataupun siapa-siapa saja yang boleh kita ni. Daripada peruntukan zakat kita. Kenapa begitu? Dia tak boleh kita seronok bagi nak bagi kita seronok dengan projek-projek besar. Okey. Buatlah projek 10 tahun. Kata setahun 100 juta. 10 tahun 1 bilion. Berapa rumah yang kita boleh beli? Atau berapa rumah yang kita boleh bina atas tanah-tanah wakaf majlis yang sedia ada. Sekarang ni mungkin Datuk boleh gerakkan. Itu. Dan saya tadi nak komen yang Tan Sri Muhammad itu aja. Tapi tak cakap tadi panjang tu. Kita ada pleno. Okey. Terima kasih. InsyaAllah kita ada pleno. Tan Sri, 2 minit Tan Sri. Terima kasih. Seperti Tan Sri Sheikh sebut tadi itulah, kita yang kita createkan pemindahan besar-besaran orang daripada luar bandar ke bandar. Lepas tu di bandar ni kalau tak ada betul kita punya asuhan, akan wujud loneliness ya. Orang yang sunyi. Ini akan berbagai-bagai orang yang akan mengambil kesempatan. Yang dadahnya dengan masalah sosialnya, minum orang kita pun minum sekarang. Kalau perlu ada dialog macam ini, apa yang Profesor Zudi dan Profesor Kamil buat ni sangat-sangat baik kepada saya lah. Ini sangat-sangat baik ni. Ini saya tengok orang lain buat tapi dia jual barang-barang je, dia jual kuih, dia jual baju, dia cari duit, dia nak membanyakkan duit. Ini nak membanyakkan akal, kesedaran, nak membina ni, kata Za'bah tadi, perangai bergantung kepada diri sendiri. Ini pendeta kita dah lama dah tulis buku tu, dan jadi maknanya setiap unit dalam tiap-tiap rumah itu akan jadi rakyat. Jadi kalau dia bermasalah, satu orang yang bermasalah yang dikeluarkan oleh satu rumah,
akan kena di-handle oleh polis, oleh penjara, oleh macam-macam. Ya. Ini duit banyak akan terbuang. Kalau dia seorang yang bermutu, dia mungkin boleh menjaga sekolah dia. Dia menderma kepada sekolah lama dia. Jadi ini plus factor lah. Nah, ini plus factor, bukan minus factor. Dia jadi plus. Jadi kita nak banyakkan plus factor ni. Macam mana kita menjaga semuanya. Saya dulu masa mula-mula jadi Menteri Besar, hajat saya nak jadikan Shah Alam Bandar Melayu. Dan Alhamdulillah hari ini Shah Alam 70% penduduknya orang Melayu. Di mana-mana juga dalam Shah Alam ni, termasuk Bukit Jelutong ke mana-mana, kita syaratkan mesti 70% orang Melayu. Inilah bandar satu-satunya dalam dunia yang orang Melayunya menjadi majoriti. Dan sepatutnya di Shah Alam ni jadi contoh, ya, contoh macam mana orang Melayu diperbandarkan. Macam mana masjid dia, macam mana sistem sosial dia, macam mana ibu-ibu dia, macam mana wanita dia, belia dia, mesti ditunjukkan. Dulu saya cadang dulu buat Taman Fikrah di Seksyen 7 Shah Alam. Dah ada lah mufti wilayah pada masa itu dan Naib Chancellor Universiti Melaya dan beberapa lagi tokoh yang sanggup duduk volunteer menganjurkan majlis. Tetapi oleh kerana tak sempat dan berpindah tangan kepada menteri besar yang lain, projek itu terbengkalai, tak jadi. Sepatutnya kalau ada kampung contoh, kita ada bandar contoh. Kampung contoh banyak. Ada pertandingan luar bandar di kampung contoh, Kampung Indah, kampung di Johor, kampung di Kelantan, kampung contoh. Tapi bandar contoh, di mana golongan cerdik pandai menggunakan masjid sebagai di tengah-tengah untuk membangunkan umat di bandar. Maka itulah satu lagi perkara yang sepatutnya dilakukan. Masjid sepatutnya menjadi penggerak, bukan tempat ibadat semata-mata. Sebagai penggerak ibadat dan penggerak masyarakat bandar. Banyak masjid ada. Kalau masjid ni dia boleh digerakkan seperti saya ikut dalam minggu lepas profesor dengan Masjid Sabah, Masjid Bangsa, Masjid Temerloh. Saya dengar ni, saya rasa seronok sangat bila dengar masjid sebagai penggerak kepada masyarakat, kepada anak muda. Macam-macam boleh dibuat. Ya. Kita ada banyak tokoh-tokoh, universiti-universiti, pensyarah-pensyarah, berpuluh-puluh, beribu-ribu ada pensyarah di tokoh-tokoh dari peniaga, orang politik. Dia perlu ada satu pengimbangan. Macam mana nak disatukan ini? Macam mana kita nak gerakkan? Ya? Supaya kita start dengan satu pilot project dulu. Mana kita nak buat? Lepas itu besok kita buat di tempat-tempat yang lain. Sepatutnya bandar menjadi pencetus kepada satu-satu tamadun. Bandarlah yang menjadi pencetus. Kalau bandarnya sudah penuh dengan maksiat, bandarnya tak ada terurus dan pemimpinnya tak ada mempedulikan, maka akan berlakulah anak buahnya berkeliaran. Macam dimakan di elang nantilah. Elang akan datang makan. Jadi ini yang perlu dikemukakan untuk kebaikan. Terima kasih. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, begitulah perbincangan kita pada petang ini. Sebenarnya sepatutnya kita sudah berhenti lebih awal, tapi oleh kerana banyak pengalaman yang telah diberikan oleh kedua-dua Tan Sri kita ni, saya anjakkan masa sikit sebab perbincangan ini bukan setakat didengari oleh para penonton sekarang yang suka kepada benda-benda yang pendek, tetapi kita merupakan sebagai satu rekod untuk ditonton oleh masyarakat kita dari semasa ke semasa. Dan apabila kita masukkan dalam YouTube, dari masa ke semasa makin ramai orang yang menonton dan insya-Allah kita harapkan perubahan cara berfikir masyarakat kita ada sikit anjakan dan dengan itu kita boleh mulakan satu tajdid. Tan Sri semua
saya nak sebut reformasi sudah jadi politik, saya nak sebut transformasi sudah jadi politik, saya pilih tajdid lah. Jadi tajdid hadari kita insya-Allah. Ya. Dan segala yang dikemukakan tadi kita akan perincikan dalam pleno kita 2 minggu akan datang, dan minggu depan ni kita nak bawa 2 lagi orang yang berpengalaman seperti Tan Sri berdua, dan dalam pleno itu kita berhimpun 4 orang itu. Ini pertama sekali kita pilih atas pengalaman sebenar, bukan pemikiran secara yang dipikirkan oleh apa semua sekali itu. Dan saya sebelum saya tutup, saya mengucapkan, ambil peluang ucap terima kasih kepada Tan Sri berdua, Tan Sri Syekh, Tan Sri Muhammad Taib. InsyaAllah kita akan ada sesi-sesi yang akan datang, dan mungkin kita akan ada satu convention yang lebih besar. Kita kumpulkan semua idea dan kita cantik, bagus, bincangkan. Ya, kita cubalah setakat yang kita dapat daya dan sebagainya. Sekianlah, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.